masalah-masalah yang isu-isu yang agak besar, maka itu yang kita utamakan, maka itu yang kita prioritizekan. Contohnya adalah macam mungkin masalah hafazan kita. Rupanya sebab apa aku runsing, sebab aku tak buat betul-betul pasal hafazan, sedangkan itulah tujuan aku masuk dekat sleeping contohnya. Aku duk kalut pasal nak main bola, aku duk kalut pasal duk kalah PUBG manjang ke apa ke. So itu adalah maksudnya cara berfikir yang salah lah. Okay, Wallahualam. Itu sikit sebanyak untuk sisi itu yang pusing otak. Okey, baik. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah. Terima kasih. Masya Allah. Ada point here, kita kena listkan. Kita kena listkan masalah kita. Sebagai kita maklum, kadang-kadang kita fikir, ya Allah, kenapalah kita buat konten dalam TikTok, orang tak komen, kita up status orang tak komen. Rupa-rupanya konten-konten kita tu agak bermasalah. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Okey, baik. Allahumma salli ala Muhammad. Terima kasih. Kita kira Abang Ajar kan, saya pernah pergi training naik gunung Nuang. Waktu training tu, Allah masa kita naik hari yang sama dan turun hari yang sama. Waktu turun, ada kawan tu dia terpelik kaki and dia bengkak. And Allah masalah sama, dia stay berjalan. Waktu menurun bukit tu dia stay berjalan. Memang take masa yang sangat lama. Allah masalah sama. Jadi saya macam, dahsyatnya dia dengan keadaan kaki dah biru, stay lagi, turun bukit dan sebagainya. Bila sampai kawasan landai, saya tanya, kenapa engkau stay kan perjalanan sedangkan kaki engkau dah bengkak dan memang dah jalan pun terencur-encur kan. Dia kata, mindset kita kena kuat. Kalau tak memang akan lagi teruk lah, memang tak mampu bergerak, memang terlantai dan sebagainya. Jadi boleh tak kalau abang ajar explain lebih lanjut, lebih detail mengenai power of mindset ni. Bagaimana kita rasa macam aku tak boleh lah nak menghafal, aku tak boleh lah berjaya, aku rasa macam aku tak faham lah subjek ni. Jadi mungkin abang ajar boleh explain apa itu kelebihan mindset dan bagaimana untuk jadi mindset seorang juara. Okey, baik. Allahumma salli ala Muhammad. Silakan. Okay, tak lah, Tuan Moderator tadi ada sebut tentang buat konten TikTok lah, lepas tu tak dapat, maksudnya stres sebab tak dapat view So Banin-Bandat ni memang kena buat konten TikTok untuk apa, untuk berdakwah ke apa ke, ada macam saranan ke apa ke apa nama sebab ni muallimah yang yang stres pasal buat konten TikTok ni. Okay, so anyway, maksudnya dia satu benda yang menarik lah, terutama sekali kalau saya letak saya punya situasi sendirilah, cerita pasal konten ataupun kita buat content creation lah. Tak kisahlah korang buat TikTok ke, korang buat content creator di Facebook ke, di Insta ke, di YouTube ke apa ke. Jadi maksudnya itu memang betul benda yang real maksudnya bila kita buat satu konten tu, kita tak dapat banyak view, kita tak dapat banyak reach, padahal kita dah letak put effort yang banyak dah pada konten yang kita buat tu. So macam mula-mula saya buat tu memang letak video 4-5 video, memang krik-krik dah, tak dapat komen apa-apa. Komen yang ada satu komen tu kata first. So, macam 4-5 video macam itu je first tak membantu membangunkan rumah langsung komen-komen macam ni. So dia jadi stres lah, dia jadi macam dia boleh membuatkan kita terhentilah kepada kita punya usaha dan pada kita punya track langkah kita lah. Tapi sebenarnya kenapa saya cerita pasal diri saya sikit, kenapa saya teruskan contohnya untuk buat konten. Sebabnya pada ketika waktu saya belajar lah, saya dapati bahawa kita punya konten pendidikan sangat-sangat kurang. So konten yang kita ada lah kalau ada kat YouTube tu, sebab saya suka tengok konten educational Mak Saleh lah. Mak Saleh punya educational ni atau Vsauce, PBS Space Time, Veritasium dan sebagainya. Dan pada saya ini macam membina pemikiran masyarakat lah bila dia orang buat konten education, dan bukan setakat dia orang buat meletup-letup tau, berjuta-juta view macam power betul dia orang ni buat kan.
Tapi bila kita tengok contohnya pada konten-konten education yang Malaysia yang kita ada, dah lah satunya boleh kata sangat-sangat sikit. Tapi apa yang kita ada ni sebelum PKP lah. Apa yang kita ada adalah channel contohnya cara menjawab soalan SPM 2010, cara menjawab soalan SPM 2013 ke apa ke. So ini adalah maksudnya konten-konten education yang kita ada. So dia sangat-sangat, dah lah sikit dia sangat-sangat exam oriented dan masalahnya adalah kalau contohnya korang kita buat ni kan, kita buat content education tentang PMR, kita ajar tentang subjek AdMed ke apa ke, dengan kita letak perkataan PMR tu dia akan hilang terus, dia punya relevance, segala relevan video ataupun konten tersebut akan hilang bila mana PMR tu kau jadi PT3. Walaupun benda yang kita ajar tu benda yang akan berguna sepanjang zaman, tentang apa nama algoritma ke, tentang benduli equation ke apa ke, tapi sebabkan konten-konten kita sangat exam oriented. Jadi itu yang saya tengok waktu saya study, maksudnya di sebalik dan macam tu juga sambil-sambil rebel juga belajar kat universiti macam apa benda ni aku belajar ambil engineering kan. So engineering ni kalau budak-budak tak rebel macam tak sah sikit lah. Ya, maksudnya ada dilema sikit budak-budak engineering ni. Jadi di sebalik contohnya di sebalik satu dilema saya tentang apa yang sebenarnya nilai ilmu yang saya peroleh, dan saya rasa dia sangat-sangat besar lah gap dia antara masyarakat dan akademik. Contohnya kita ada golongan bijak pandai angkasawan lah apa yang di angkasa sana, tapi akademik kita masih berbincang tentang benda-benda yang sangat-sangat remeh. Nak bagi contoh tak tahu pula macam flat earth ke anti-vaksin ke apa je. So anyway, so maksudnya dia adalah satu gap masyarakat yang sangat-sangat tinggi lah, yang sangat-sangat tinggi. Jadi saya di sebalik rebel tu, di sebalik apa nama kerja gerak engineering, saya buat keputusan untuk tak bekerja langsung, tak start masuk dalam industri pun untuk engineering. Terus saya buat channel YouTube lah, start dengan channel YouTube dengan tujuan saya untuk buktikan bahawa masyarakat Malaysia ni dia macam mana, dia bukan tak suka konten-konten education, konten-konten ilmiah ke, konten-konten intellectual ke apa ke. Masalahnya adalah kita tak buat. Kita tak ada banyak konten-konten intellectual. Jadi kalau kita nak kata apa nama masyarakat kita, masyarakat yang suka tengok benda-benda sampah, contohnya apa benda nak suami kuncit sotong ke apa ke tangan 18. So itu adalah maksudnya kita kata korang buat konten-konten apa nama bijak-bijak je buat apa, bukan orang kita nak tengok. Orang kita suka tengok apa nama cerita-cerita sampah, cerita-cerita artis yang tak habis-habis, maksudnya entahlah buka tudung lepas tu jadi gay lah, LGBT pula panjang. So cerita-cerita yang pelik-pelik macam ni. Tapi sebenarnya tak. Sebenarnya pada pandangan saya, dengan kita menghasilkan, sebab apa masyarakat kita, sebab apa kita tak nampak masyarakat kita suka tengok benda-benda ilmiah, adalah sebab kita sendiri yang tak menghasilkannya. Talibul ilm atau penuntut ilmu sendiri yang tak cubalah untuk menghasilkan konten-konten ilmiah, walaupun mereka belajar. Dan mereka yang sepatutnya, kalau korang buat TikTok, kalau korang buat Twitter ke apa ke, korang sepatutnya bukan, ataupun Bani dan Banat bukan sepatutnya orang yang paling buat konten-konten yang kita kata paling picisan sekali lah. So kadang kita tengok universiti punya posting kat Twitter, orang ni belajar kat universiti ke, teruk je. Sepatutnya TikTok ke apa ke, kalau korang adalah maksudnya bergerak sebagai talibul ilm, segala macam konten, segala macam maksudnya hasil-hasil yang anda letakkan, segala footprint yang anda letakkan online yang mungkin akan kekal selama-lamanya sampailah anda mati, sampai kiamat mungkin, sepatutnya adalah yang membina ummah. So anyway, balik kepada maksudnya niat. Jadi memang saya nak berhenti, memang rasa nak berhentilah sebab waktu tu tak dapat income. So setahun lebih macam tu tak dapat income apa-apalah buat YouTube tu, apa nama, viewership krik-krik. So sampailah maksudnya yang paling susah sekali mak ayah lah. Mak ayah tanya, benda kau buat ni Zik? Kita pandang kan, entahlah, tak tahu apa yang kita buat. So jawab tak tahu, tapi dia orang support lah, dia orang support. Maksudnya bagi walaupun dia tak tahu benda yang anak dia orang buat ni, sebab kita, tapi dengan niat untuk kita rasa, untuk kita mengubah sesuatu, dengan kita rasa I need to do something, I need to produce educational content
I need to prove that maksudnya masyarakat kita sebenarnya suka, masyarakat kita boleh diubah, masyarakat kita nak berkenalan dengan konten-konten ini. Tapi daripada saya tunggu orang untuk kita maki orang, bila kita nak ada level-level macam cerita Starcraft, apa benda tak, Inception ke Interstellar kan, maki saja Asyik Akasia, Asyik suamiku Suryati, Mr. Pilot, tak habis-habis apa masalah barang otak. Wow, cerita Melayu kan, apa nama, dia nak kahwin dengan datuk, dengan anak datuk, lepas tu kena langgar baru otak. Tiap kali benda macam tu je yang berlaku. So dengan kita di Berry Bell tu, dengan niat untuk mengubah, so dia berkekalan lah. So lepas tahun baru dapat income, dan lepas tu dia jadi semakin okey lah. Jadi kita boleh berkolaborasi dengan universiti, dipanggil bagi talk, cerita pasal kadang-kadang topik yang kita rasa macam sebab apalah panggil aku bagi talk untuk benda ni. Tapi maksudnya kita dah ada sedikit standing dalam masyarakat macam tu. Yang paling penting adalah niat lah. Jadi niat itu akan membuatkan anda untuk dia macam satu drive lah. Dia macam adalah satu bahan bakar yang paling ampuh sekali. So bahan bakar ada banyak. Kadang-kadang kalau kita belajar kan, kalau kita nak suka belajar tu boleh jadi dengan cikgu. So cikgu tu dia akan menentukan sama ada kita suka ke tak dengan subjek tu. Betul kan? Contohnya macam sejarah. Bosannya sejarah. Dapat cikgu yang dia punya pop-pet cerita pasal sejarah. Lepas tu dia punya happy cerita pasal sejarah. Cikgu tu happy, kita pun happy dengan sebenarnya aku suka dengan sejarah. Tapi lepas tu dah tukar dengan cikgu, dapat cikgu yang baca buku teks. Okay, buka buku teks, buka surat ni, dia baca satu-satu ayat je. Aku benci sejarah. So boleh jadi kita punya kesukaan ataupun kita punya inclination terhadap sesuatu itu, kecenderungan terhadap sesuatu itu berdasarkan banyak faktor. Tapi yang paling kuat sekali adalah innamal a'malu binniyat. Jadi ini memang betul-betul real lah. So, maksudnya dengan kita ada niat tu, walaupun apa saja mehnah ataupun tribulasi yang melanda diri kita, maka kita akan dapati bahawa niat itulah yang sangat-sangat membantu untuk kita meneruskan kita punya strive tu lah, untuk kita meneruskan kita punya kehendak untuk terus berusaha. So niat itu adalah dia punya tujuan yang penting lah. Tapi niat itulah niat kena niat yang murni lah. Niat ni ada banyak. Kadang ada orang niat, okay, aku tak akan stop sampailah aku punya duit dalam bank RM100,000 ke apa ke. So itu pun salah satu niat yang kita boleh ni. Tapi kalau sebagai talibul ilm, anda kena ada satu niat yang lebih spesifik lah. Niat ni dia macam ataupun intention lah. Apa tujuan yang korang nak pergi ni, korang kena ada satu sifat, iaitu sifatnya korang kena spesifik. Korang kena tahu. Contohnya apa niat kamu? Niat saya nak berjaya, nak masuk syurga. Memang betul lah tu. Tapi korang kena lebih spesifik untuk membantu kita, untuk kita tahu apa sebenarnya yang kita nak kejar. Contohnya korang nak pergi mana kan? Korang bawa kereta, korang kena ada satu matlamat yang spesifik, jatuh kepada meter contohnya. Okay, katakan korang nak pergi balik kampung, bukan kampung korang kat Ganu kan? Korang letak dekat Waze Terengganu. So Waze tu akan bawa pergi mana? Waze tu akan bawa hutan mana-mana apa, itu akan sampai juga Ganu. So korang kena lebih spesifikkan lagi. Oh, korang nak pergi ke Kemaman. Kemaman tu pun besar tu. Oh, korang nak pergi ke Lorong Goh Pauh ke apa ke, dekat Kemaman. So lagi spesifik, korang nak nombor 16 Lorong Goh Pauh Kemaman contohnya. So ada yang orang Ganu ke kat sini. Jadi maksudnya dia adalah satu benda, bila kita guna Waze tu macam tu jugalah kita kena gunakan, kita kena letakkan pada niat ataupun tujuan kita. So kalau korang menghafal kan, okey, aku bangun-bangun pagi, okey, aku nak menghafal pada hari ini, itu adalah niat anda. Aku nak menghafal sebaik mungkin. So niat tu dah bagus. Tapi anda menghafal sebaik mungkin tu, anda menghafal satu ayat dah cukup dah. Aku bukan satu ayat, anda menghafal satu perkataan, alif lam mim, masya-Allah, aku dah menghafal dengan sangat baik dah, masya-Allah, dah menghafal hari ni. So tak boleh lah. So maksudnya anda kena lebih spesifikkan niat anda. Contohnya, okay, aku nak menghafal paling kurang 2 muka surat. Okey, 2 muka surat tu paling kurang ni. So letakkan satu nombor, letakkan satu matlamat yang
yang lebih spesifik lah untuk anda kejar, dan dengan niat dan matlamat yang spesifik tu akan lebih membantulah. Kalau macam masa depan anda contohnya, okey, masa depan anda nak jadi apa? Masa depan saya nak menjadi orang yang menyumbang kepada ummah. Memanglah. Kita apa nama, kalau kita kerja janitor, kalau bukanlah nak merendahkan ke apa ke, maksudnya kalau kita pergi dekat sungai-sungai, kita kutip sampah, itu pun adalah orang yang menyumbang kepada ummah juga. Tapi anda kena lebih spesifik. Anda kena cari satu masalah, problem statement ke apa ke, satu tujuan yang anda boleh capai dan garap, dan anda kena spesifikkan lagi. Okey, apa yang aku nampak dalam masyarakat sekarang ni adalah, aku nampak masyarakat sekarang, contohnya pada saya lah, dia sangat-sangat maksudnya tak familiar dengan ilmu sains dan falsafah yang sebenar lah di sebalik ilmu sains. Maka aku nak buat konten ke, aku nak buat artikel ke, aku nak menjadi orang yang menyumbang ke arah diskurs untuk memandaikan umat, untuk mengahwinkan antara Islam dan sains ke apa ke. So maksudnya bila kita buat satu niat yang spesifik tu, kita akan dapati bahawa diri kita lebih terdorong. So kita akan ambil contohnya, okey, macam mana aku nak menghafal, macam mana aku nak mencapai niat dan tujuan aku tu. Okey, sebelum saya tamatkan untuk sesi kali ni, saya nak minta adik-adik sekalian lah untuk letakkan satu tujuan anda, apa yang anda nak capai dalam hidup, tapi tak nak macam jawapan saya nak jadi orang yang berjaya. Okey, letakkan yang agak spesifik. Apa yang anda nak capai dalam hidup, saya bagi seminit macam tu, tulis dekat bahagian komen. Nak baca sikit. Kita nak paling minimum ada 90 kan. Kita nak 30 respon kat sini. Tak cukup 30, apa nama, kita tak gerak sekati buat macam progres sendiri kan. Berjasa kepada masyarakat. Jawapan Jad ni tak nak. Nak bagi spesifik sikit, berjasa kepada masyarakat dengan macam mana? Dengan menjadi angkasawan negara yang ke-14 ke apa ke. So nak lebih spesifik. Kalau boleh dapat masuk Olimpik, okey, bagus. Yes, so itu agak spesifik. Mengangkat imej negara dengan menjadi game developer. Chef bagi orang makan. Okey, lagi baru dapat berapa? 4 ni. Nak keliling dunia. Okey. Nolong masyarakat dengan kesihatan mental. Lagi cepat. Apa yang anda nak capai pada masa depan? Nak jadi illustrator, boleh buat konten dakwah. Mantap. Masya Allah, padu. Itu sangat spesifik dan maksudnya sangat boleh membantu dia mencapai impiannya pada masa akan datang, sebab dia dah tahu dia nak jadi illustrator dan apa yang dia nak buat. Okey, cepat. Mana berapa lagi? Baru berapa ni? Okey, siapa lagi yang belum jawab? Ni kita nak petik nama pula ni. Doktor untuk sihatkan orang. Boleh bawa keluarga pergi Mekah. Okey, main game lepas tu jadi wakil negara dalam e-sport. Okey. Okey, lagi lima paling kurang, lagi 5. Tak apalah, kita bagi diskaun lah kot semua macam tengah mandi blues lagi sekarang ni. Cepat, lagi 5 baru kita gerak. Okay, ayo. Menjadi TikToker yang berjaya. Oh, wow. Okay, Tengku Yusof mana? Mana jawapan mana? Ahmad Amjad dah bagi belum? Jawapan dah start petik nama dia ni. Dah keluar dah. Dia kena petik. Dia biasa dalam kelas memang kena petik. Nuha Akilah mana? Macam mana nak tengok semua? Sekejap. Ada yang angkat tangan. Okay. Ada yang angkat tangan. Nak menjadi saintis. Saintis dapat menaikkan nama Islam dan negara melalui sains. Mantap. Okey, siapa lagi?
Dia Syafia mana? Ku Kafizan. Sulaiman. Mana? Businessman yang berjaya. Qais mana? Taufik Takif. Okey, lagi dua insya-Allah. Nak jadi cikgu tadika. Okey. Oh, mantap. Muha. Okay, ada tak apa-apa ambition anda tentang Quran, contohnya tentang hafazan Quran? Jadi boleh letakkan dalam mesej juga insya-Allah dalam chat. Menjadi cari inspirasi dapat meningkatkan populasi Islam. Oh, nak meningkatkan populasi Islam senang je. Kena kahwin, kena anak banyak. Itu adalah meningkatkan populasi Salah Islam. satu cara dia. Salah satu cara lah di samping untuk kita convertkan juga orang lah. Untuk kita convertkan juga orang. Jadi cita-cita saya adalah untuk meningkatkan populasi Islam. Oh bagus tu, macam mana nak buat? Saya nak kahwin esok. Masalahnya tak ada calon. Siapa nak kahwin dengan saya hari ni? Tu pula dah macam pening kepala Mukadimah. Jadi itulah sedikit sebanyak untuk sesi kali ini. Jadi saya serahkan kepada moderator insya-Allah. Masya Allah, terima kasih. Baik, Allah masa semangat. Risau juga jawapan komen daripada Akil tu. Takut ada yang membalasnya saya untuk merealisasikan impian ataupun cita-cita Akil. Allah Rabbi, dah jadi sesi. Jadi sesi ni pula. Allah Rabbi, harap-harap tidaklah berlaku. Baik, Allah Masallallahu Alaihi. Terima kasih. Poin yang dapat diambil daripada soalan tadi iaitu dari segi niat dan juga tujuan serta matlamat, bagaimana kita kena jelas dan nyata. Supaya bila kita ada matlamat, jelas, niat, insyaAllah power of mindset itu akan hadir sebab kita ada target, kita ada apa yang patut dituju. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Pada bani dan banat, anak-anak yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Muallim buka soalan jagi kita akan ada sesi soalan. Muallim sediakan 3 saluran. Yang pertamanya, kalian boleh dropkan soalan anda di ruang mesej. Yang keduanya, malulah Muallim, malulah. Okey, boleh direct message Muallim. Okey, direct message Muallim untuk tanyakan soalan. Dan siapa yang ada jiwa yang besar, semangat dan ingin maju dan ingin ke hadapan, mampu untuk memerdekakan diri kita yang takut ini, boleh angkat tangan dan tanya soalan terus. Jadi 3 saluran yang Muallim ingin tekankan dan juga nyatakan. Satu dari segi message di ruang komen, drop di ruang komen. Yang keduanya boleh direct PM WhatsApp Muallim. Dan yang ketiganya boleh tanya direct kepada Abang Ajar kita, Abang Aziz kita. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Kita pergi pada soalan yang seterusnya. Allahumma salli ala Muhammad. Kita sedia maklum, kadang-kadang ada pelajar ini bila dia dah pandai, dia dah mula rasa macam lah aku dah pandai, tak perlu lagi nak diajar. Okey, baik. Allahumma salli ala Muhammad. Aku dah hebat sangat ni tak payah guna kalkulator, aku boleh kira. Oh, Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Kadang-kadang bila kita pandai, ini satu ujian untuk kita. Baik, jadi bagaimana Abang ajar untuk kita menerapkan kejayaan akademik ini selari dengan adab dan juga akhlak. Kadang-kadang kita bila dah terlampau pandai, kita dah tak nampak ada cikgu ni. Dan paling agak terasa apabila kita rasa selaku pelajar, kita memilih-milih guru. Cikgu ni tak pandai mengajar, aku lebih suka pada cikgu ni. Cikgu dan sebagainya. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi apa dan bagaimana untuk menerapkan kejayaan akademik itu? Bab kata pepatah, kita jadi umpama padi lah, makin berisi makin tunduk. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. So soalan kepada Abang Ajar untuk menjawabnya. Tafadhal. Okay, jadi bismillah. Okay. Kejayaan dalam akademik maksudnya dia tak sepatutnya menjadikan kita sebagai seorang yang sombong lah. Okay. Kenapa? Sebabnya kalau kita fikirlah, kalau kita mendalami ilmu tu, semakin lama kita akan mendapati bahawa diri kita sebenarnya bukan makin pandai sebenarnya. Diri kita sebenarnya makin jahil. Diri kita sebenarnya adalah semakin tak pandai. Ini adalah satu benda yang dipanggil sebagai the paradox of knowledge, satu paradox ilmu. Di mana sebenarnya kalau anda semakin belajar, semakin jauh, semakin mendalam, anda akan mendapati bahawa anda tak tahu. Jadi manusia ni kita terbahagi kepada 4 golongan kan.
Okay, golongan pertama adalah golongan yang tahu bahawa dia tahu yang dia tahulah. Bagusnya golongan ni. Golongan yang kedua adalah golongan yang tahu yang dia tak tahu. Maksudnya dia tak tahu dan dia tahu yang dia tak tahu. Maksudnya apa yang dia akan buat adalah dia akan mencari. Dia akan mencari cara untuk tahu benda yang dia tak tahu. Itulah. Golongan yang ketiga adalah golongan yang tak tahu yang dia tahu. Maksudnya dia pernah belajar dulu. Tapi dia tak tahu yang dia pernah belajar. Contoh, dah pernah belajar, dah lah dapat dapat keputusan yang sangat-sangat baik ke dalam satu subjek. Tapi bila orang tanya subjek, dia macam, kenapa tanya aku benda ni, aku tak tahu. Apa hal kau tak tahu? Kau dulu top scorer subjek ni. Ya ke? So dia tak tahu yang dia tahu. Tapi golongan yang paling-paling, maksudnya yang paling-paling di bawah lah dalam hierarki ni adalah golongan yang tak tahu yang dia tak tahu. Jadi ini kita panggil sebagai golongan apa? Golongan palatau macam tu lah. Itu ke bahasa internet dia, golongan yang buat tahu lah, buat yang dia tak tahu langsung tapi dia adalah golongan yang paling pakar. So hari ini ada isu ekonomi, so dia jadi pakar IT, pakar ekonomi. So ada keluar isu gaduh mazhab ke apa, dia adalah pakar mazhab. Gaduh pasal isu perubatan, dia adalah pakar medicine. Dia setiap hari dia bertukar pakar dia. Dia macam power gila dia ni. Itu adalah maksudnya satu jadi netizen kita sekarang ni majoritinya mana? Golongan yang mana? Golongan nombor 1 ke, 2 ke, 3 ke, 4? So boleh bagilah jawapan kat komen tapi tak apalah. tak perlu jawab yang tu. Okay, jadi sebenarnya kalau kita belajar tentang ilmu, kita sepatutnya akan makin perlu menunduk diri bahawa kita kena sedar sebenarnya ilmu yang kita ada ni adalah satu pinjaman yang sangat-sangat sikit saja yang Allah bagi kepada kita lah. Dia dipanggil macam saya cakap tadi, the paradox of knowledge, di mana sebenarnya kalau korang mendalami satu bidang, itu akan semakin banyak benda yang kita tak tahu. Kita akan realize bahawa what I am doing is actually just opening more doors into the unknown lah. The unknown maksudnya kita akan membuka semakin banyak pintu yang membuatkan kita tak tahu, dan kita tak tahu pun yang kita tak tahu. Jadi untuk seorang penuntut ilmu, saya kata bahawa kita sentiasa berada dalam posisi golongan yang keempat, yang kita tak tahu yang kita tak tahu. Contohlah dalam fizik ya, contohnya saya bagi contoh dalam fizik. Pada tahun 1800 yang kita ada prinsip mechanical ni, ataupun kita ada fizik klasik oleh Newton. Jadi dengan fizik oleh Newton ni, pengiraan fizik oleh Newton, mereka dapat meramal komet selama 300 tahun yang akan datang. So dia dah boleh ramal dah akan berlaku pada tarikh ni, komet ni akan datang. So dia meramal dengan ilmu fizik yang dibangunkan antaranya oleh Newton. Tapi dah pastilah maksudnya kita ada banyak nama-nama kehebatan Islam di sebalik fizik yang dibangunkan tu, Ibn Haytham, Al-Jazari dan sebagainya. Tapi orang kata 1800 kita dah berada pada satu tahap yang fizik dah berada di kemuncak dah takkan ada apa lagi yang kita boleh buat untuk kembangkan lagi ilmu fizik ni. Tiba-tiba datanglah Einstein. Okay, sebab apa Einstein sangat-sangat diangkat? Sebab dia berjaya menunggang terbalikkan ilmu fizik ni, sampailah kita rupa-rupanya kita tak tahu beraban pasal dunia ni, pasal alam semesta. Kita sangat-sangat tak tahu apa hal alam semesta kita rupanya macam ni. Iaitu dengan datangnya teori kuantum, dengan datangnya teori relativity, kita sangat-sangat banyak yang kita tak tahu. Jadi macam misteri yang semakin terbuka luas lah. Dan kemudian ditemui contoh ditemui pasal dark matter. So dark matter ni kiranya adalah suatu elemen yang membentuk majoriti besar alam semesta kita. Sebab apa dia dipanggil dark matter? Sebab kita tak boleh nak kesan dia, sebab kita tak boleh nak nampak dia, dan kita tak tahu almost next to nothing lah tentang dark matter ni. Tapi dark matter ni adalah membentuk majoriti besar alam semesta kita, rasanya dekat 80-90% macam tu adalah terdiri daripada dark matter. Maksudnya alam semesta kita sangat-sangat, itu belum masuk black hole, lubang hitam lagi, dia sangat-sangat misteri yang kalau kita mengkaji pula mungkin tentang dark matter ni akan makin banyak lagi yang kita tak tahu. Jadi kita semakin lama kita akan dapati bahawa diri kita semakin tak tahu. Jadi itu yang orang kata, kalau
kail panjang sejengkal, lautan dalam usah nak didugakan. So kail kita sekarang ni kita nak ni lah, kail ni macam kita nak mengukur kan. Korang ada contohnya, korang ada pembaris 30 cm. So korang nak gunakan pembaris 30 cm tu nak pergi ukur KLCC kan. So korang ukur satu. Payah je nak ukur KLCC kan. So tapi dengan pembaris 30 cm, korang nak mengukur contohnya ukur lilit bumi. Ukur lilit bumi. So maksudnya lagilah susah, tapi boleh jadi kail kita ataupun pembaris kita sebenarnya sangat lagilah pendek daripada 30 cm tu untuk kita mengkaji, untuk kita mengetahui tentang alam semesta. Jadi itulah sebenarnya satu kelebihan, satu nikmat yang Allah bagi kepada penuntut ilmu adalah nikmat tak tahu. La adri. Kalau anda tak tahu, anda berada dalam kejahilan kata-kata, maka itu adalah satu nikmat bagi penuntut ilmu. Sebab kalau anda dah tahu segalanya, maka anda dah bukan penuntut ilmu dah, anda dah malaikat ke apalah. Selagi anda tak tahu, itu adalah maksudnya satu nikmat yang Allah bagi kepada anda. Dan adalah satu kisah tentang Imam Malik. So Imam Malik ni ada satu macam wakil daripada kampung ni, dia ada banyak masalah fik. So dia kumpulkan masalah-masalah fik ni untuk tanya pada imam yang terulung waktu itulah Imam Malik. So dia kumpulkan satu-satu masalah ni. So dia jalan beratus-ratus batu semata-mata nak bertemu dengan orang yang boleh menjawab soalan-soalan ni, iaitu Imam Malik lah rahimahullah. Okay, kemudian dia tunjuk kepada Imam Malik. Imam Malik tengok satu soalan, Imam Malik kata la adri, tak tahu. So orang macam kau bukan ulama yang paling masyhur, yang paling tersohor, yang paling tahu segala macam ke? Kenapa boleh kata tak tahu untuk satu soalan fik? Tak apalah, mungkin soalan tu lah kot yang hang tak tahu. Taklah dia kata hang kan. Okay, kemudian soalan yang kedua. Tahu tak? Imam Malik kata aku tak tahu. Lagi-lagi soalan banyak yang Imam Malik tak tahu. Macam stres lah. Aku jalan jauh ni. Aku nak jawab apa kat orang kampung semua yang tanya soalan ni. Aku nak jawab apa ni? Imam Malik kata, katakan kepada orang-orang kampung kalian bahawa Imam Malik tak tahu jawapan kepada soalan-soalan ini. Dan maksudnya tak tahu tu bukanlah meletakkan kita pada satu tahap yang hina. Sebenarnya tak tahu ni adalah satu benda yang kita paling satu nikmat lah bila kita tak tahu, sebab kita boleh mencari jalan untuk cuba tahu. Dengan kita tahu, dengan kita mencari jalan untuk cuba tahu tu akan membuka lagi banyak pintu yang akan kita tak tahu. Adakah itu benda yang buruk? Tak, sebab dia menjadikan kita sebenarnya lebih lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya pasal Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri kan, kita belajar tentang akidah kan. La tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Katakan contohnya, fikir tentang ciptaan Allah tapi jangan fikir tentang Allah Subhanahu Wa Taala. So orang fikir, kenapa tak boleh fikir tentang Allah Subhanahu Wa Taala? Apa masalah nak tahu pasal Allah? Apa masalah nak tahu pasal contohnya sifat-sifat Allah yang hanya Allah yang memegang ilmu kepadanya? Maksudnya kalau kita tak tahu, nanti kita jadi bodoh, nanti orang kafir boleh persoalkan. Maksudnya kita kena tahu. Sebenarnya adik-adik banyak sekalian, memang ada benda yang kita tak boleh nak tahu. Contohlah kalau saya tanya pada adik-adik sekalian kan, boleh tak adik-adik fikirkan, contohnya boleh tak adik-adik fikirkan, fikir dalam otak sekarang satu warna yang adik-adik tak pernah nak tengok sekarang, yang tak pernah tengok. Boleh tak adik-adik banyak fikir sekarang dalam otak satu warna yang tak pernah tengok, yang adik-adik tak pernah tengok, adik-adik reka sendiri satu warna. Boleh tak? Siapa yang rasa macam boleh fikir tentang warna yang adik-adik tak pernah tengok. So kita fikir je, warna apa yang aku tak pernah tengok? Sedangkan sebenarnya warna ataupun apa yang kita tengok daripada dunia sekarang ni, dia hanyalah 1% daripada spektrum warna cahaya. 1% je. Korang ada banyak lagi ultraviolet, ada banyak lagi infrared yang kita tak boleh nak lihat, sebab kita hanya boleh melihat visible light yang merupakan 1% daripada spektrum warna cahaya. Maksudnya semua warna yang adik-adik tengok ni mungkin 1% ataupun lebih daripada hakikat warna dunia yang sebenar, kalau ada dunia yang sebenar. Contoh lain kan, kita hidup dalam dunia berapa dimensi.
kita hidup dalam dunia 3 dimensi. 3 dimensi ni ada X, Y, Z. Tahu kan 3D kan? So duk tengok Pixar ke apa ke, so korang ada 2D animation, korang ada 3D animation. So boleh tak korang fikirkan satu objek yang berada tinggi sikit daripada dunia 3 dimensi. Contohnya objek Tesseract contohnya. Tahu tak objek Tesseract duk tengok apa nama Avengers ke atau Thanos ke semua. 4D. So Tesseract adalah kotak ataupun hypercube kita panggil, dia adalah satu kotak kotak dimensi yang keempat. So boleh macam mana nak explain, nak tengok video nantilah. Dia buka channel Ajar, dia cerita pasal kotak Tesseract ni. So kotak dimensi yang keempat, so kita ada satu dimensi titik, kita ada panjangkan, jadi kita ada kosong dimensi adalah titik, panjangkan jadi garisan satu dimensi. Panjangkan garisan tu jadi satu satah 2 dimensi. Panjangkan satah tu akan jadi satu ruang 3 dimensi. Panjangkan ruang 3 dimensi akan menjadi objek 4 dimensi. Masalahnya adalah sebab kita hanya hidup dalam dunia 3 dimensi, kita tak boleh nak bayangkan pun objek-objek 4 dimensi ni macam mana. Kita hanya boleh bayangkan bayang-bayang 3 dimensi untuk objek 4 dimensi lah contohnya. So point dia nak kata apa, dah dia start meraban masuk Tesseract lah apa bagai ni. Point dia nak kata bahawa adalah otak kita sebenarnya ataupun macam mana kita boleh tahu sesuatu benda itu sangat-sangat terhad. Sangat-sangat terhad. Ada benda yang memang otak kita tak terjangkau langsung untuk fikirkannya. Adakah itu satu kehinaan? Adakah itu merupakan satu maksudnya benda yang menjatuhkan martabat kita sebagai penuntut ilmu? Tak, dia sebenarnya adalah benda yang lebih mengangkat martabat kita sebagai penuntut ilmu bila mana kita tahu yang kita sangat-sangat banyak benda yang kita tak tahu, dan dengan kita menuntut lebih banyak ilmu contohnya, kita mungkin akan mendapati lagilah banyak benda yang kita tak tahu. Dan macam tu jugalah contohnya macam kajian Quran kan. So dulu contohnya orang kaji Quran, sebelum ni orang sebelum ada Excel, sebelum ada apa nama software komputer contohnya untuk mengkaji bacaan Al-Quran, kita tak tahu pasal scatter graph, kita tak tahu contohnya pasal nombor-nombor surah ke apa ke yang membentuk pattern, yang apa nama perkataannya berapa banyak kali disebut, kemudian apa nama contohlah, korang tahu tak perkataan hari dalam Al-Quran Al-Yaum berapa banyak kali dia disebut? 365 hari. Okay, korang tahu tak perkataan lelaki dengan perempuan berapa banyak kali disebut? Tak pasti, tapi dia punya bilangan dia adalah sama. Maksudnya kajian-kajian yang mungkin terbaru, ada satu kajian oleh orang Jerman ya, dia buat kajian tentang tata bahasa dalam Al-Quran, dan dia kata bahawa tata bahasa dalam Al-Quran memang tak memungkinkan untuk Nabi Muhammad SAW untuk menulis dalam masa 23 tahun. Sebab dia kata mustahil ini adalah satu buku, satu kitab yang ditulis selama 23 tahun, sebab dia sangat-sangat uniform contohnya. So pada dia tak terima lah sebagai datang daripada Tuhan macam tu kan, tapi dia terima mungkin datang daripada satu sumber yang dikorek, yang dikeluarkan, padahal dia dah siap dan dia membuka lagi banyaklah masalah sebab sahabat-sahabat duk dengar Quran datang untuk memberikan maksudnya asbabun nuzul untuk satu-satu peristiwa dan sebagainya. Maksudnya lagi banyak benda yang kita cuba tahu, lagi banyak benda yang kita dapati dan lagi banyak benda yang kita tak tahu. So kita jawapan-jawapan dekat komen tu pun banyak yang habis dengan tak tahu. So tak tahu, anda kena tak tahu. Tak tahu adalah satu kemuliaan. Jadi teruskan usaha anda untuk mengkaji berapa banyak lagi benda-benda yang anda tak tahu. Okey, baik. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah, terima kasih kepada saudara Abang Ajar di atas penerangan dan juga olahan bagaimana kita, jangan kita segan. Persoalan dia adalah jangan kita konklusi asal. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, konklusinya adalah jangan kita rasa segan dan silu bila kita tak tahu akan sesuatu benda itu. Dan makin kita banyak tahu tu, kita lagi makin tak tahu, dan jangan kita angkuh sebab setiap orang itu ada benda yang dia tahu dan ada benda yang kita tak tahu. Dia tahu pasal benda tu. Oh, makin banyak tak tahu ni. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Okey, kita akan ke sesi soal jawab, tapi sebelum tu kita ada iklan sedikit. Baik, Allahumma salli ala Muhammad.
InsyaAllah Allah masa sampai sambil-sambil kita menunggu anak-anak pelajar, anak-anak yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian untuk drop soalan-soalan di ruang komen. Muallim ingin kabarkan dan juga wawarkan mengenai aktiviti-aktiviti ataupun pertandingan yang bakal berlangsung sepanjang hari ini sempena dengan Hari Kesihatan Mental. Baik, apakah pertandingan yang akan berlangsung pada hari ini? Baik, Allah Masa Samad, nak minta Allah Masa Samad AJK Multimedia untuk share screenkan poster, boleh ke? Okey, baik. Allah Masa Samad, kita ada dua pertandingan yang bakal menguji dan juga akan meneliti bagaimana pemikiran-pemikiran kita pada era globalisasi ini. Bagaimana kalau kita lihat pertandingan ini mampu diraih dan juga disertakan, kita akan lihat dan juga mampu mencukil semangat-semangat dan juga pemikiran yang ada pada anda. Adakah anda sedia untuk menyahut cabaran ini? Kalau anda sedia, tolong drop di ruang komen. Kami bersedia untuk menyahut cabaran-cabaran yang telah diutarakan oleh pihak sekolah. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Bagaimana? Tolong share screen. Kami bersedia, kami bersedia. Itu yang kita nak, semangat jiwa muda, anak yang merdeka. Okey, baik. Allahumma salli ala Muhammad. Maafkan muallim jika terover. Okey, baik. Allahumma salli ala Muhammad. Mana poster dia? Okey. Kita menunggu ya, insyaAllah. Lagi. Muallim nak semua terlibat yang berada di situ. Tolong jangan berdiam diri. Jangan biarkan orang lain meraih kemenangan yang apa kita ada. Okey, baik. Allahumma salli ala Muhammad. Ready daripada Fauzan, ready ya, bersedia daripada Iman Iqbal, Iman Bilal. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Baik, kita pergi kepada pertandingan yang pertama. Pertandingan pertama tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, iaitu kuis minda. Okey, jadi muallim mengharapkan kuis minda ini mohon dia terlibat kepada semua menengah atas dan juga menengah bawah. Akan ada link yang disediakan, mohon klik dan juga nyatakan. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Bentar. Okey, baik. Allah Masa Samad. Dan muallim tu kepada pertandingan yang kedua. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pertandingan ini amat bermakna dan boleh kalian berkarya, iaitu pertandingan infografik. Manakala tema untuk infografik kali ini iaitu pemikiran positif dan juga pemikiran negatif, dan yang kedua iaitu sifat mahmudah dan juga sifat mazmumah. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Jadinya untuk syarat-syarat bagi pertandingan ini kalian boleh baca pada poster, dan muallim mengharapkan sangat-sangat pelibatan semua yang mana menengah atas ataupun menengah bawah. Yes, itu ya poster yang cantik. Okey, baik. Pertandingan infografik terbuka kepada semua pelajar SMITIN, bertemakan pemikiran positif dan juga pemikiran negatif ataupun sifat mahmudah dan juga mazmumah. Grafik infografik ini dihasilkan wajib di dalam bahasa Melayu sepenuhnya. Allahumma salli ala Muhammad, disimpan dalam format PDF dan perlu berhubung dengan Muallim Syah. Ada pautan link, sila isi Google Form di situ. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi muallim mengharapkan semua sekali mesti terlibat dalam pertandingan yang telah kami gariskan dan juga anjurkan. Jadi muallim mengharapkan kalian kalau nak berkarya, berkaryalah. Kalau nak menjawab, menjawablah. Selamat mencuba. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Terima kasih kepada AJK Multimedia di atas tayangan poster yang cantik itu tadi. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Ayo kita kepada sesi soal jawab. Baik, di tangan muallim ini ada beberapa soalan untuk diutarakan kepada panel kita pada pagi ini. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Jom kita pergi. Tapi sebelum tu, adakah soalan daripada ruang mesej? Okey, ready. Okey, kalau ada siapa-siapa yang ada soalan boleh drop di ruang mesej. Muallim mulakan dengan soalan yang muallim dapat. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Soalan yang muallim dapat, Allahumma salli ala Muhammad, pada Assalamualaikum Abang Hajar. Baik, Allahumma salli ala Muhammad.
apakah akan memberi kesan kepada mental sekiranya terjebak dalam ketagih game yang terlampau? Allahumma salli ala Muhammad. Okey, itu soalan yang pertama. Adakah ia memberi impak atau berkesan kepada mental sekiranya terlampau main game lah, bahasa mudah dia, kemaruk game. Okey, baik. Allahumma salli ala Muhammad. Okay, jawab itu dulu kah? Okay. Jawab tu. Alright. Jadi game ni adalah satu benda yang ada macam satu ketagihan ataupun satu disorder yang teruk lah bagi budak-budak yang tengah belajar lah terutama sekali. Jadi adik-adik atau Bani dan Banat boleh bayangkan lah ya, kami pelajar luar negara. Jadi pelajar luar negara ni kalau korang budak medik, korang belajar di UK contohnya, korang perlu ditaja RM1 juta oleh kerajaan. Macam itulah kalau anda dapatkan beasiswa contohnya daripada JPA ataupun daripada MARA. Maksudnya untuk hantar korang seorang untuk belajar dekat UK ke, untuk belajar di Ireland ke medik, korang perlukan lebih kurang RM1 juta seorang. Okay, yang kedua, tapi kalau korang ambil engineering, contohnya korang perlu dibayar RM600,000 contohnya untuk belajar engineering kat UK. Tapi apa yang berlaku adalah walaupun kita orang maksudnya ditaja di belakang kita orang adalah jumlah yang sangat banyak daripada duit rakyat lah, kita kata duit rakyat. Tapi apa yang berlaku adalah budak-budak Malaysia ni ataupun budak-budak Melayu kat situ, maksudnya diorang buat satu rumah, nama dia base Dota lah. Maksudnya satu rumah tempat untuk main Dota ramai-ramai. Maksudnya setiap malam kadang-kadang pukul 2-3 pagi duduk dengar huha-huha dekat rumah Dota tu. So bila memang ramai lah yang akan datang kat situ untuk main Dota kat situ. Dan dia punya penghuni dia ada 5 orang, ada 5 ke 6 orang macam tu pun main Dota jugalah. So diorang punya rate of passing untuk budak-budak yang main Dota ni adalah 80% dia terpaksa balik. Bukan 80% yang lulus, 80% yang terpaksa balik. So bila terpaksa balik ni, apa yang akan berlaku adalah budak-budak ni dia kena bayar full tau. Dia kena bayar full balik kepada penaja. Kalau yang setakat ni setahun ataupun 2 tahun yang dia orang dah belajar, 2 tahun tu boleh jadi macam 300 ataupun 300,000 ataupun 200 ke 300,000. Dia orang kena bayar full sebab dia orang tak lepas dan dia orang kena dihantar balik macam tu. Memang kena bayangkan terus berhutang 200,000 dan korang tak grad pun. Dan ini kiranya sangat-sangat pelik dan sangat-sangat tak rasional lah. Budak-budak ni, diorang bukan budak-budak yang bingai lah kita panggil. Bingai ni mencarut ke apa kan. Tapi bukan budak-budak yang tak pandai. Memang study pergi luar negara, study pergi UK. Maksudnya boleh jadi antara sudah top negara juga. Tapi apa yang berlaku adalah diorang main game sampai diorang terlepas segala macam pelajaran diorang. Dan dia sangat-sangat tak rasional. Malah keputusan mereka untuk buat macam tu telah menyebabkan distraction lah, satu kemusnahan kepada diri mereka. Mereka berhutang yang sangat banyak. Lepas tu mak ayah malu kenapa anak-anak balik daripada study luar negara jauh-jauh tapi tiba-tiba balik ke tak dapat belajar ke, sakit ke apa ke. So dia nak jawab apa? Dia jawab susah sebab saya main game jadi saya gagal macam tu. Dan dia adalah satu benda yang sangat-sangat mendukacitakan lah kepada semua orang, kepada penaja, kepada mak ayah dan sebagainya. Sedangkan penuntut ilmu ni dia paling kurang dia lah menuntut ilmu lah, tapi dia ada niat dia paling kurang adalah untuk pass lah, untuk grad, untuk lepas SPM dan sebagainya. Jadi adik-adik dalam dunia ni kita ada macam mana? Kita kena banyak berdebat dengan diri kita lah. So kadang korang tengah mandi tu, cuba korang berdebat sikit dengan diri kita. So adakah diri aku sekarang ni, kalau aku berdebat dengan contohnya dengan aku yang dulu lah, kita berdebat dengan diri kita yang dulu, so macam mana? So contoh kita kata kalaulah aku yang dulu contohnya buat betul-betul waktu PT3, waktu UPSR ke apa ke, so diri kita yang sekarang ni, apa justifikasi kita yang kita boleh jawab balik kepada kita masa akan datang? Memanglah kau tak ingat ke aku dulu aku accident, aku duduk kat hospital sebulan, memanglah tak lepas jawab SPM. Oh, bila fikir balik, betul juga tu, good reason dia bagi. Okey, tak apa, kita boleh usaha balik. Tapi kalau kita tak jawab kat diri kita masa depan,
Oh aku kenapa masa depan kita tanya kenapa kau fail SPM? PUBG, Mobile Legends. Itu jawapan yang kau bagi aku. Marah macam ni lah. Macam apa nama. Okay, motivasi ni orang marah. Itu jawapan yang bagi pada aku. Maksudnya adakah kita akan menang debat tersebut? Memang bukan takat kalah. Kita kena sepak dengan orang. Dengan kita punya diri pada masa akan datang lah. Kita boleh cuba untuk buat session debat macam tu lah. Jadi adik-adik, kalau apa yang adik-adik buat ni, adik-adik tahu adik-adik tak akan dapat justify, adik-adik tak akan dapat pertahankan. Kenapa contohnya adik-adik gagal? Kalau adik-adik kata, oh aku gagal sebab aku ada masalah disorder mental ke apa ke. Tu macam okey lagi dah. Aku gagal sebab aku malas. So maksudnya dia adalah satu jawapan yang sangat-sangat malang lah kalau itu jawapan yang adik-adik terpaksa bagi kepada diri masa depan ataupun bagi kepada malaikat nantilah. So malaikat akan tanya apa nama, kenapa contohnya kau mengesia-siakan amanah yang telah diberi pada kau. Amanah kau satu je, hanya untuk belajar. So mak ayah bagi duit contohnya, kerajaan taja sebagainya. Itu amanah yang kau bagi. Kenapa kau tak buat betul-betul? Kita jawab kat malaikat, aku sebab aku main game. Oh, so gemar lah kena pukul lah. Tak ada. macam adalah game motivasi kan. Marah buka wah. So itulah dia. Maksudnya pastikan adik-adik nak main game ke apa boleh, pastikan dia tak distraction, it doesn't destroy what you are supposed to do. And if it comes to that, make sure that you can justify. Pastikan adik-adik boleh pertahankan diri adik-adik dengan apa sahaja tindakan dan pilihan yang adik-adik buat. Kalau pilihan itu adalah pilihan yang adik tahu you cannot even justify this, then mungkin tak perlulah untuk ambil tindakan tersebut. Mungkin tak perlulah untuk ambil tindakan main game sampai pukul 2-3 pagi sampai lupa segala macam amanah yang adik-adik kena buat dari segi ilmunya. Okey, baik. Allah Maha Smite. Terima kasih. Kita pergi pada soalan yang kedua. Okey, ada student tanya. Assalamualaikum Abah Ajar. Bagaimana ingin memilih rakan yang betul-betul memahami kita? Uish. Amboi. Okey, baik. Allah Maha Smite. Itu soalannya. Okey, untuk berkenaan dengan kawan ni, dia macam mana? Dia adalah, kita panggil dia peer pressure lah. Maksudnya dia adalah satu hubungan yang memang kita kena cari sepanjang kita belajar lah. Maksudnya terutama sekali waktu belajar, sebab kawan kita ni yang akan menentukan sama ada kita adalah geng-geng yang stay up pukul 3 pagi main Dota ataupun main PUBG apa sebagainya. Tak tahulah korang sekarang duk main apa, Genshin Impact ke apa ke, ataupun kita adalah golongan yang akan bangun 3 pagi untuk qiyamul, untuk study dan sebagainya. Siapa yang akan membantu menentukan adalah kawan-kawan yang adik-adik pilih. Jadi adik-adik ya, kadang-kadang kita rasa macam kita di pressure lah, kita di pressure untuk maksudnya kita dah ada kawan, so kita nak pressure, kita nak rasa kita diterima, kita accepted. Tapi sebenarnya benda yang sama lah macam mana macam adik-adik nak pilih couple, taklah kata couple, astagfirullahalazim. Maksudnya nak pilih pasangan macam tu lah. Tahu tak pasangan kita ada berapa bilion manusia sekarang ni? Ada dekat 7 ke 8 bilion manusia. Kalau adik-adik tiba-tiba adik-adik pilih pasangan, dan pasangan itulah yang paling teruk di antara alam semesta, pasangan itulah yang kaki pukul orang ke, yang hisap rokok, yang hisap dadah ke apa ke, dalam berbilion-bilion orang itu yang adik-adik pilih contohnya. So maksudnya kenapa pilih? Sebab dah cinta lah. Jawapan je kan. So maksudnya kita sebagai manusia ni, kita ada benda yang kita berbeza contohnya dengan robot ataupun dengan zombie ke apa ke, adalah kita ada kemahiran untuk berfikir, untuk memiliki kesedaran sendiri, ataupun kita ada kemahiran untuk memilih. Jadi adik-adik kena tahu bahawa adik-adik boleh sebenarnya memilih kawan, adik-adik sebenarnya boleh memilih berada dalam circle mana yang adik-adik nak. Sebenarnya adik-adik kena faham bahawa you are not forced to be in a certain circle. Adik-adik tak dipaksa mesti kena berada dalam golongan ataupun lingkungan kawan-kawan itu sahaja tanpa adik-adik boleh keluar. Yalah kadang-kadang ada housemate kita itulah dia kan, ada classmate kita itulah dia kan. Tapi adik-adik sebenarnya boleh memilih circle yang baik dalam kalangan
dalam kalangan kawan-kawan adik. Okey, adik-adik mungkin berada dalam circle itu sendiri, memantapkan diri adik-adik untuk adik-adik kemudian membetulkan, mengislahkan pula kawan-kawan adik-adik yang adik-adik rasa memang perlu diislahkan. Tapi kalau adik-adik rasa belum sampai tahap itu lagi, tak ada masalah untuk kita berada bersama kawan-kawan baik, usrah yang baik, kita bagi sebagai usrah ataupun kita macam-macam lah, kita orang bagi ni lah, kita bagi istilah happy circle lah, pertemuan budak-budak cool lah, berbenda sekati lah. So maksudnya pertemuan yang kadang-kadang kita berada dalam satu circle usrah lah. Dalam circle maksudnya yang sama-sama mendekatkan, yang sama-sama menarik kita untuk mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kuatkan diri anda melalui usrah daripada circle-circle tersebut sebelum anda berdakwah lah. Berdakwah ni boleh jadi pada macam-macam ataupun macam-macam ni lah, pelbagai bentuk. Kalau anda paling berkuasa, anda boleh mengubah dengan tangan. Kalau anda tak mampu, anda mengubah dengan lisan. Cakap dengan kawan-kawan, jangan buat benda ni. Kalau anda pegang MPP ke apa ke, anda boleh enforce, jangan buat benda ni, kalau kau buat jadi gini. Ataupun kalau yang paling lemah sekali adalah adik-adik melawan dengan hati. Tapi bukan setakat melawan dengan hati, adik-adik kena cari untuk mencari kawan-kawan yang baik, ataupun kawan-kawan yang boleh memberikan anda support system. Kalau tak boleh, kalau susah nak jumpa, ni ada muallim-muallimah ni ada, so adik-adik boleh wujudkan circle dalam kalangan muallim dan muallimah sangat-sangat berbesar hati untuk membantu adik-adik lah, untuk membantu adik-adik dalam macam-macam masalah, insya-Allah. Okay, baik. Allahumma salli ala Muhammad. Terima kasih di atas terima kasih di atas nasihat dan juga pandangan. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Muallim buka kepada soalan ni face to face. Mungkin ada yang ingin bertanyakan soalan. Muallim buka, insya-Allah. Okay, ada ke? Amir macam nak tanya soalan je. Apa kaitan, hubungan IQ dengan EQ dan apa yang buatkan dia dalam mental? Apa impact lah dalam kesihatan mental? Itu melaju. Tak, apa hubungan IQ? Ya, faham. Dapat soalan tu. IQ dengan EQ dengan macam ni impact dia. Yang Nurul Hasanah ni ada nak tanya ke? Ke tertekan? Jangan tertekan, stres. Okay. So IQ dengan EQ ni dia mungkin bukan bidang saya lah. Dia perlu tanya pada orang psikologi. IQ, intelligence quotient dan emotional quotient macam tu. Cuma saya sebenarnya pada satu golongan yang sebenarnya untuk cuba nak kata macam mana, tak terima sangat lah konsep IQ ni. Sebenarnya golongan yang cari bel sikit lah pasal konsep IQ ni. Sebenarnya manusia ni dia bukan boleh dikira tahap kecerdasannya berdasarkan nombor yang kita boleh peroleh daripada beberapa set soalan lah. Sebab IQ ni dia macam mana, dia cuba untuk mengklasifikasikan manusia pada tahap yang sebenarnya kita tak boleh nak nilai dan kaji dengan objektif lah. Contoh macam korang kalau tiba dia buat apa nama, tak korang punya wife ke apa, buat bagi markah berapa persen cintakan dia ke apa ke. So kita macam, cinta mana boleh dikira berdasarkan percentage. Itu jawapannya bagus lah. Kalau anda kata percentage cinta saya hari ni 98%, kenapa tak 100%? 100%, kenapa tak 120%? Dia kena marah je. Okay. Sebenarnya kalau macam cinta ke apa ke, dia adalah dia jawapannya betul, dia tak boleh nak dikira, dia tak boleh nak dinilai dan ditakrif lah. Itu jawapan yang selamat dia lah. Macam tu juga dengan kecerdasan jugalah, macam tu juga dengan sebenarnya kebijaksanaan. Dia bukanlah satu konsep yang kita boleh nilai. Stephen Hawking lah antara manusia cerdik juga, pernah dia tanya pasal berapa IQ dia kata siapa yang tanya pasal IQ, duk kalut pasal IQ ni, dia losers lah basically, orang yang loser lah. Macam Einstein pun orang kata IQ 160, tapi sebenarnya tak betul pun sebab tak ada orang yang pernah buat ujian IQ tu pada Einstein. Einstein tak pernah ambil ujian IQ tu pun. Jadi sebenarnya ujian itu pun dia sangat-sangat bermasalah sebab dia asalnya adalah untuk dia untuk macam imigran datang kat negara kan. So dia nak paling-paling kurang
Dia nak pastikan imigran tu boleh berbahasa Inggeris dan sebagainya. Jadi apa yang dinilai daripada ujian IQ tu, dia agak resist lah pada awal penubuhan konsep IQ itu sendiri. Dan sekarang ni dia masih ada beberapa masalah konseptual dia. Jadi pada saya sebenarnya taklah nak kata tolak sepenuhnya. Pada saya sepatutnya kita tak perlu kalut sangatlah dengan konsep IQ ni. Kecerdasan ni bukanlah benda yang boleh dinilai dan benda yang boleh ditakrif manusia. Dan dia jadi masalah bila orang start nak kira berapa IQ historical figures lah. Ada orang tanya, berapa IQ Nabi Muhammad so ni macam benda-benda soalan-soalan yang syubhat-syubhat yang pelik yang tak sepatutnya ditanya lah, sebab pada waktu tu tak ada ujian IQ, tak ada orang buat, so tak perlu tanya pun. Sekarang ni pun kalau korang buat ujian IQ pun dia tak semestinya akan melambangkan secara totality tahap kecerdasan anda, walaupun dia mungkin akan membantu sedikit lah untuk tahu your thought process, your rational, your cognitive punya capability, tapi tak semestinya dia boleh menjadi satu indikator kecerdasan atau kebijaksanaan yang benar. Last soalan sebelum kita serahkan balik kepada pengacara majlis. Baik, ada soalan terakhir? Soalan terakhir satu. Soalan terakhir dua. Soalan terakhir tiga. Baik, Allahumma salli ala Muallim kira mungkin sudah tak ada soalan untuk tu. Baik, Allahumma salli ala sebagai konklusinya tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur sangat kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah telah mengkurniakan kita akal fikiran, yang mana akal fikiran inilah yang akan membezakan kita dengan haiwan. Jadi oleh itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, gunakanlah akal fikiran ini agar untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan juga kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, pada bulan ini kita, kalau kita tahu sedia maklum, kita bulan inilah bulan Allahumma salli ala Muhammad Rabiul Awal, yang mana bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi adik-adik pelajar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, ayolah kita meningkatkan selawat kita ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Akhir kalam, terima kasih kepada panel kita pada hari ini yang mantap, yang penuh dengan kenangannya, penuh dengan nasihatnya, penuh dengan bicara-bicara ilmunya. Jadi terima kasih sangat-sangat kepada Abang Ajar, iaitu Saudara Haziq, di atas luangan waktu dan juga masa. Moga kita berjumpa lagi pada hari dan juga program yang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Itu Muallim serahkan kembali kepada pengacara majlis, anak anda Humairah. Tafadhal mashkurah. Terima kasih diucapkan kepada Muallim Muhammad Hanifah, dan juga jutaan terima kasih diucapkan kepada Encik Muhammad Haziq atas perkongsian yang bermanfaat pada hari ini. Majlis diteruskan lagi dengan sesi bergambar. Sidang hadirin diminta untuk membuka kamera masing-masing. Minta tolong ni Muallim Amar, insyaAllah. Okey, baik, kita bagi 10 saat lagi untuk siapa-siapa yang nak betulkan tudung, yang mungkin nak cabut-cabut sikit bulu hidung kan. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Syekh Ibrahim tolong cover sikit bulu hidung ada terkeluar tu. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, Muallim akan screenshot. Get ready everyone. Boleh senyum pada kamera. Kalau nak buat peace boleh buat peace. Kalau nak buat thumbs up boleh buat thumbs up. Ready? 1, 2, 3. Baik, itu yang pertama. Yang kedua sebagai backup. 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Selesai. Dengan berakhirnya sesi fotografi itu tadi, maka berakhir sudahlah acara kita pada hari ini. Kami memohon kemaafan atas sebarang kekurangan yang berlaku sepanjang program ini berlangsung. Akhir kalam,
Dari Kedah ke Pekansari, membeli suasa di kota tinggi. Selesai sudah tugas diberi, di lain masa bersua lagi. Merdu bertingkah aliran suara, kadang tak sedar tersilap kata. Andai terlanjur patah bicara, serendah hati kemaafan dipinta. Sekian, berjumpa lagi kita pada masa akan datang. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima banyak semua. kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.